Sani Hashim. Kemudian diikuti pula oleh Prof. Mada Dr. Zainal. Okay. Masa Jibril adalah 30 minit bagi setiap pembicara dan disusuli pula oleh soal jawab lah. Kami akan kumpul soalan daripada para pendengar dan penonton atas talian daripada Facebook dan juga Zoom meeting dan juga YouTube. Okay. Dan kita akan ajukan soalan-soalan ini kepada kedua pembicara tersebut. Jadi tanpa berlengah masa lagi, saya nak menjemput Prof. Rosnani. Sebelum tu saya izinkan saya untuk kenalkan beliau. Prof. Rosnani sebenarnya memang merupakan pakar dalam bidang pendidikan. Okay. Dan beliau sekarang ni memegang jawatan sebagai Profesor Ajung di Kuliah Pendidikan UIAM. Beliau juga telah lama berkhidmat di UIA, particularly Kuliah Pendidikan. Bermula daripada ketua jabatan, ketika itu Kuliah Pendidikan hanyalah sebuah jabatan tahun 1996. Memegang juga sebagai dekan apabila kita dinaik taraf sebagai sebuah institusi pada tahun 2000 dan sekali lagi sebagai dekan ketika Kuliah Pendidikan dinaik taraf sebagai kuliah pada tahun 2010 lah. Baik, Prof. Rosnani juga banyak telah menerima pengiktirafan fellowship daripada beberapa universiti di luar negara seperti Universiti Tokyo, Nagoya, Damascus, College di Amerika, Philadelphia dan juga Sakarya University di Turki. Dan yang paling baru ni lah yang saya boleh kongsikan, beliau sebenarnya telah memenangi anugerah perdana daripada Majlis Buku Malaysia, kolaborasi Prof. Rosnani dengan Tan Sri Prof. Zulkifli Razak, rektor kami, mengenai buku penafsiran semula falsafah pendidikan kebangsaan. Buku tersebut juga telah menerima anugerah suntingan terbaik baru-baru ini. Selain daripada itu, saya kira mungkin ramai juga yang telah membaca hasil karya beliau yang utama seperti Education Dualism, diterbitkan oleh Oxford University Press, Reclaiming of the Conversation, dan juga daripada Routledge tentang History, Theory and Practice of Philosophy for Children Program. Boleh dikatakan Prof. Rosnani juga dikenali dengan pedagogi hikmah beliau. Okay. Saya rasa itu sahajalah buat setakat ni dan memang beliau banyak juga berkhidmat dan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPT dan juga JAKIM dan IKIM. Jadi saya tanpa melengah masa lagi, saya persilakan Prof. Rosnani. Beliau akan membicarakan tentang tajuk ini iaitu FPK atau Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari kacamata falsafah pendidikan Islam. Jadi saya silakan Prof. dengan segala hormatnya. Terima kasih Prof. Ma'iyah Dr. Suhaila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya muliakan Dr. Suhaila selaku pengerusi majlis, Profesor Ma'iyah Dr. Zainal Abidin selaku panel yang bersama dengan saya pada petang ni, dan juga para hadirin hadirat, mungkin melibatkan guru-guru pensyarah dan bidang pendidikan yang saya kenal dan tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Co-Ed Kuliah Education kerana menjemput saya untuk berbicara tentang satu isu yang kiranya sangat penting, merupakan satu pembaharan besar dalam pendidikan negara kita, yang telah berlaku begitu lama. Sebenarnya kalau kita fikirkan falsafah pendidikan kebangsaan ini iaitu FPK telah pun dirumuskan pada tahun 1998. Jadi bermakna ia setelah berusia 33 tahun. Dan bermakna juga bahawa generasi pertama yang melalui FPK ni, maknanya generasi 40 tahun ke bawah, ada generasi yang melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Orang macam saya ni, mungkin kita nak juga bagi orang agama ni memastikan generasi ini, orang-orang kita ni penganut selamat di dunia dan di akhirat khususnya. Itu keselamatan rohani, ukrawi. Jadi kita bagi dia banyak pendidikan ke arah tersebut. Jadi salah satu lagi ialah keefisienan vocational. Kita nak bagi dia
cara untuk menyara hidup mereka kelak dengan pekerjaan-pekerjaan sedia ada. Dan satu lagi ialah pembaruan sosial. Jadi ini adalah matlamat pendidikan formal, ya, yang ingin dicapai. Sebelum itu lebih individual, jadi bapa trainnya supaya kau jadi orang baik, berbudi bahasa, berakhlak mulia, boleh berfikir dengan baik, ya. Jadi ini berapa daripada matlamat pendidikan. Okey, kita lihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan, ya. Jadi kita kata, kalau kita lihat FPK kita ni adalah unik. Sebab tak ada banyak negara yang punya falsafah pendidikan negara. Selalunya falsafah ni dimiliki oleh sekolah atau institusi, bukan negara. Tapi kita unik sebab kita yang lain tu ada tapi tersirat. Sebelum ini kita pun ada tapi tertulis dalam buku rancangan Malaysia, ya, ke-1, ke-2, ke-3. Tak ada yang tersurat sebagai satu penyataan falsafah. Tapi sekarang kita tersuratkannya dalam FPK, ya. Jadi ini kalau kita lihat apakah peristiwa-peristiwa atau keadaan masyarakat, ya, pada era tersebut, era 85 lebih kurang, tak silap saya, ya. Kalau kita lihat, kalau kita masih ingat, ya, era ini adalah era selepas revolusi Iran, ya, 79 revolusi Iran, ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, kalau kita baca lagi sejarah, era ini juga berlakunya masalah BMF dari segi kewangan, ya, keadaan Malaysia. Kita telah lahirkan, saya masih ingat lagi nama tokoh tersebut, itu Rais Saniman. Bagaimana wang Malaysia ni, BMF ni yang didirikan institusi di Hong Kong, bagaimana seorang penyiasat daripada Malaysia, Jalil Ibrahim, pergi ke sana dan beliau dibunuh, ya, dalam penyiasatannya. Apa yang berlaku ialah wang daripada Bank Bumi Putra ni, BMF ni, banyak telah disonglap, telah dilarikan. Jadi orang tertanya bagaimana kita mempunyai cerdik pandai, very good cognitively, tetapi effectively very bad. Maknanya dia pandai tapi dia pandai negative way. So sudah timbul satu. Kemudian pada masa itu juga berlaku banyak kemerosotan disiplin di kalangan murid-murid. Taklah seteruk dadah tetapi tak penting sekolah dan sebagainya. Jadi inilah situasi ketika itu dan kita baru juga melalui masa itu apa kita panggil dualisme pendidikan, iaitu lahirkan orang yang pandai tapi tak ada akhlak, tak beragama dan sebagainya. Kemudian kita inginkan masyarakat majmuk yang bersatu padu tapi tidak ada alat yang membuat kita punya satu matlamat yang sama, ya. Jadi pada tahun 85, iaitu akhirnya pusingan KBSR, pihak-pihak di kementerian bercadang untuk merangka satu falsafah yang agak penting bagi memberi asas dan hala tuju yang jelas kepada pendidikan, ya, yang menimbangkan keperluan semua anggota masyarakat majmuk ni diterima oleh semua, ya, dan melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, berintegriti dan bermoral, ya. Jadi itulah yang berada pada tahun 85 dan reformasi itu ingin dilakukan melalui pendidikan. Kalau kita lihat dari segi isu dualisme pendidikan, ya, memang sistem pendidikan kita diwarisi daripada Inggeris yang menerap nilai liberal dan sekular. Dan mereka menekankan keefisienan vocational lebih daripada moral dan akhlak. Pendidikan Islam pula terpinggir, ya, dan tidak memberi perhatian kepada duniawi, lebih kepada ukrawi. Jadi kita lihat kedua-duanya tidak seimbang, ya. Kemudian kita mencuba dengan SMKA pada tahun 1977 dan kalau kita ingat UIAM ditubuhkan pada tahun 83. Dan UIAM, Universiti Islam Antarabangsa, mendokong pendidikan Islam, falsafah pendidikan Islam yang holistik. Daripada situlah bermulanya perubahan-perubahan ini, ya. Okey, sekarang saya ingin nak share skrin, kita nak teliti, ya, apa yang kita masukkan dengan falsafah pendidikan negara.
Okey. Kalau semua boleh lihat di sini ya. Ini pernyataan falsafah pendidikan negara yang dirumus pada tahun 88. Kita lihat di sini pendidikan di Malaysia ada satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan sepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan serta memberi sumbangan terhadap keharmonian, kemakmuran masyarakat dan negara. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan dapat di sini bahawa konsep insan ada di sini, iaitu kita nakkan insan yang seimbang dan harmonis, yang bersepadu, harmonis, seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jadi kita sudah ada konsep insan di sini dan kita nak tekankan juga satu sumber untuk kepercayaan dan moral akhlak, iaitu Tuhan. Kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan. Dan kita nak lahirkan rakyat Malaysia yang ada cirinya berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta beri sumbangan kepada masyarakat dan negara. Jadi kalau kita lihat di sini, semasa FPN ini digubal, ada beberapa isu yang timbul sebenarnya. Dia bukan plain and safe selling, safe selling mudah begitu saja Sebab ada dua pihak yang bertentangan. Satu pihak yang pertikaikan kenapa tidak menggunakan perkataan Allah, kenapa Tuhan, sebab mereka khususnya golongan Islam rasa patut kepada Tuhan, pada Allah. Jadi ini perlu dibicarakan. Dan yang kedua ada pihak pula yang mengatakan keluarkan saja Tuhan ni. Jadi itu kita tahulah siapa dia golongan dia kan. Dia golongan sekular lah. Sebab kalau kita lihat dia kata pendidikan di Amerika, di England sebagainya, tak ada Tuhan dalam pendidikan. Jadi kenapa kita nak masukkan Tuhan? Jadi di sinilah ada dua grup, dua percanggahan yang besar yang harus dileraikan. Dan akhirnya kalau ikut tulisan Tan Sri Wan Zahid, ada seorang guru, Puan Bupalan, dia yang mencadangkan, dia kata kita mesti letak agama, kita mesti asas kepada agama sebab semua agama menyuruh kepada kebaikan. Jadi sebab itu dia akhirnya diterima pakai Tuhan ini Dan kita tak usah bimbang sebab dalam konteks Tuhan ini kita boleh terjemahkan kepada agama masing-masing. Bagi orang Islam dibaca Tuhan ni Allah. Bagi orang Hindu lain pula. Tapi pokoknya masih Tuhan. Jadi kalau kita lihat konsep pendidikan terangkum dalam tu ialah kita ingin perkembangkan potensi insan secara menyeluruh, berasaskan kepercayaan pada Tuhan dan fakulti rohani adalah tunjang pada individu tersebut. Kemudian kita ada tunjang pendidikan nak menzahirkan karakter yang baik, yang berilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan matlamatnya melahirkan insan dan warga negara Malaysia yang sejahtera. Mereka menggunakan kata sejahtera, holistik, seimbang dan sepadu. Sejahtera dirinya untuk masyarakat dan negara. Baik Bagaimanapun pada tahun 1996, itu bersamaan dengan Akta Pendidikan 1996, FPN telah membuat sedikit perubahan dan digelar FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, daripada nasional kepada kebangsaan, negara kepada kebangsaan. Pada saya tak ada sangat beza lah negara kebangsaan. Kita tahu orang bahasa mungkin lebih peka pada saya. Negara dan kebangsaan tu nasional juga. Jadi yang bezanya cuma memperkembangkan ditambah lagi potensi individu. Maknanya sudah ada potensi, kita nak kembangkan lagi. Kemudian yang tadi rakyat kita ubah kepada warga negara. Jadi yang tadi berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan tadi tidak ada menunjukkan unsur kemahiran, skill. Jadi kita tambah berketerampilan. Dan yang tadi kita tambah dengan keluarga. Sebab dia diri, masyarakat dan negara kita tambah kepada sebelum masyarakat, keluarga dan negara. Itu perubahan yang wujud. Okey.
Kalau kita lihat pula, kita pergi kepada seterusnya iaitu falsafah pendidikan Islam, kita akan dapati bahawa yang kita masukkan dengan pendidikan ada dua definisi. Ya. Pertama ialah proses penitisan sesuatu ke dalam insan. Kita nak titiskan sesuatu ke dalam insan, meresapkan sesuatu dalam insan. Prosesnya, proses penitisan sesuatu. Yang kedua ialah sesuatu yang dititiskan secara beransur-ansur dalam insan. Cuba kita lihat dua definisi ini. Ini dua definition yang boleh dapat daripada Syed Naqib Al-Atas. Ya. Kita akan lihat bahawa yang pertama ini menekankan proses. Iaitu pendidikan, education is a process. Yang kedua ini menekankan sesuatu yang dititiskan. Is a content. So, kita nak bagi sesuatu. Jadi, pendidikan ni kalau kita lihat dia mengandungi 3 ramuan utama, 3 ingredient. Pertama ialah dia mesti ada kandungan. Kedua, dia ada penerima, insan yang menerima. Dan yang ketiga, dia ada orang yang membuat proses tersebut, dia ada metodologi. Jadi pendidikan melibatkan 3 ini. Jadi sebab itu kalau kita lihat bila kita takrifkan pendidikan, dia akan melibatkan konsep-konsep tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sudah. Ini dia proses pendidikan tersebut. Gambaran lah kalau gambar untuk pendidikan. Kita ada seorang insan di sini dan kita nak bagi insan ni apa? Kita nak titiskan apa? Kita nak titiskan kandungan tadi, ilmu. Kita nak titiskan juga nilai dan kita nak titiskan keterampilan. Dan siapa yang membuat proses ni berlaku? Guru. Jadi selalunya kalau kita lihat guru di sini, kita akan anggap dia sebagai penyampai kaedah. Dia lah yang memegang kaedah tersebut. Sama ada berkesan atau tidak, sama ada insan ini akan dapat atau tidak, semua ini bergantung sangat-sangat pada guru tersebut atau pensyarah tersebut. Ya. Tapi guru bukan saja penyampai kaedah. Dalam konteks ilmu atau keterampilan ni bukanlah menyampaikan. Dan mungkin dalam ilmu penyampaian. Tapi dari segi nilai bukan diajar secara teori saja, tapi nilai sebagai teladan. Guru is the model, the role model. Jadi guru ni main peranan sebagai penyampai kaedah dan juga the role model. Kalau tidak, dua-dua ni tak sampai. Ya. Dan akhir sekali ni keterampilan ini, kalau guru itu ingin menyampaikan keterampilan, guru tersebut mesti mahir dalam perkara yang nak disampaikan dari segi hands-on dia, demonstration dia. Jadi di sini kalau kita lihat, kenapa saya kata ya, tadi falsafah sangat berkaitan dengan pendidikan dan setiap ahli falsafah berbicara tentang pendidikan. Sebab kalau kita lihat di sini, falsafah, kandungan falsafah adalah man, insan. Kandungan falsafah adalah ilmu. Ini kita panggil epistemologi. Kandungan falsafah itu ilmu. Kandungan falsafah lagi adalah nilai, aksiologi. Ya. Jadi kalau kita lihat semua ini adalah konten falsafah. Ilmu, epistemologi, nilai, aksiologi, dan insan ni ialah orang nak panggil metaphysics, existence. Ya. Existence. Tentang insan, tentang alam. Sebab insan ni kan belajar pasal diri, tentang alam, Tuhan. Sinilah reality. Nah, ini di sini reality. Kemudian ada satu lagi konten falsafah, iaitu logik. Di mana dia ambil logik? Logik ni akan berada di sini. Kalau guru tadi tidak mengajar secara logikal, dia akan mengelirukan murid. Sebab itu kalau saya kata falsafah itu dia berkaitan dengan pendidikan, sehingga kan John Dewey mengatakan bahawa education is a theory, philosophy is a theory of education. Itu kau nak ingat. Falsafah adalah teori pendidikan sebab perbincangan dalam falsafah sangat-sangat berkait rapat dengan perbincangan tentang pendidikan. Sebab tu saya kata setiap ahli falsafah dia mesti berbincang tentang pendidikan sebab kandungannya sama. Ya. Okey, jadi kita dah bincang tentang apa yang kita nak sampaikan. Ya. Okay. Jadi dalam Islam, bila kita sebutlah Islam, falsafah pendidikan Islam, konsep insan ini ada komposisinya. Insan tu punya roh, jasad, ya, qalb, hatinya dan nafs, jiwanya. Ya.
Dan insan itu ada tujuannya. Dan saya ringkaskan di sini saja bahawa insan itu diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Dia dan jin, ya. Tidak lain kecuali untuk menyembahnya. Jadi the konsep abd di sini, konsep menyembah. Kemudian insan itu dijadikan sebagai khalifahnya yang memewahkan lagi, menyuburkan alam semesta. Jadi kalau kita lihat konsep insan di sini merangkumi Allah, alam dan manusia. Jadi terkait dalam sini, ya. Jadi dalam konsep pendidikan Islam, konsep insan ni sangat penting dan perlu dijelaskan, ya. Sifat-sifat insan ni banyak terdapat dalam Quran. Insan ni pelupa, insan dengan nama dia pelupa, insan ini gopoh dan sebagainya. Dan itu yang di-study oleh ahli psikologi juga, ya. Kemudian kalau kita lihat tadi, kita kata ada ilmu, kandungannya ilmu, kandungan utama ialah ilmu. Ilmu ini bila kita kata apa dia ilmu, bukan kita maksudkan dengan maklumat. Maklumat dengan ilmu tak sama. Ilmu adalah ketibaan makna. Bila info itu atau maklumat itu telah memberi makna pada diri kita, baru dia menjadi ilmu, ya. Dan bila kita mempunyai makna ini dan kita tahu adab kedudukan, relationship, perhubungan antara semua benda dalam alam ini, ya. Dan kita tahu pula bagaimana nak meletakkan benda pada kedudukannya, dan bila kita berjaya meletakkan benda pada kedudukannya, kita telah berlaku adil. Ini sama definition Islam dengan Plato. Justice is putting things in the proper place. Ya, Islam adil tu letakkan benda pada tempatnya. Ya, jadi bila ini telah berlaku, barulah berlakunya ilmu. Dan kalau kita lihat di sini, ilmu dalam Islam bukan satu jenis saja. Sebab dalam Quran disebut dua-duanya. Ya, Allah beri kita surah Al-Jumu'ah ayat 2 tu. Ya, dia kata diutuskan seorang Nabi untuk membersihkan kita, jiwa kita, membaca ayatnya, membaca kitab dan memberinya hikmah. Jadi 4 perkara. Jadi kalau itu tugas Rasul, maknanya pendidikan kena cover 4 benda tu. Maknanya membersihkan jiwa kita, bersih dalam luar. Ya, membaca kitab, mungkin itu Al-Quran. Kemudian membaca ayat-ayatnya, itu mungkin sains. Di alam semesta ni, semuanya ni. Ya. Kemudian hikmah. Hikmah ni sekali sikit sebab dia adalah anugerah daripada Allah. Ya. Tapi kalau kita berusaha, kita dapatlah hikmah. Ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat konsep ilmu ni, ada ilmu akal yang kita boleh melalui alam semesta tadi, dan ilmu syariah atau ulum syariah atau ulum nakliyah, iaitu ilmu yang dapat daripada wahyu. Bukan kita terima wahyu, tetapi kita pelajari daripada mula dengan Rasulullah dan sampailah pada kita. Ya. Kemudian konsep kewujudan dan realiti tadi, apa dia, insan tu ada roh, ya, dan Allah itu konsep kesatuan Allah, kesatuan ilmu, kesatuan insan dan sebagainya, semua itu satu, ya. Kosmologi, ontologi, dan kemudian konsep guru sebagai murabbi. Guru sebagai murabbi yang bukan saja menyampaikan ilmu. Sebab itu bila kita lihat kenapa kita berlaku perubahan daripada Kementerian Pelajaran dulu, ya, kepada Kementerian Pendidikan. Ini adalah konsep kita dah berubah, ya, berasaskan falsafah ini. Ya. Sebab kalau dulu guru tu menyampaikan maklumat saja, kita tak mahu tu. Kita kata pendidikan merangkumi semua maklumat, ilmu dan juga akhlak dan sebagainya. Sebab itu dia berubah jadi tarbiyah. Ini konsep muadib, ya. Jadi akhirnya kalau kita lihat definition pendidikan falsafah pendidikan Islam ini dengan lebih lengkap, bila kita mencapai makna, bila ilmu itu membawa makna pada kita, akhirnya kita akan mengenali kedudukan kita di sisi Allah SWT, iaitu kita ni hanya hamba-Nya, ya, dan kita adalah kita adalah hamba-Nya, dan kita dah kenal dia sebagai kita hamba, kita mengiktirafnya dengan mematuhi segala suruhannya. Jadi di sinilah kita kata mengenal dan mengiktiraf, dua yang beza. Recognize and acknowledge. Ya. Kenal tapi tak buat, tak boleh. Kenal dan iktiraf tu buat. Ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat, ya. Mohon maaf Prof, masa dah hampir tamat. Hampir tamat. Kejap. Let me go. Kita dapat. Okey.
Okey, sebenarnya saya tunjuk sini kaitan antara insan, ilmu dan juga kurikulum. Kita ada core itulah yang kita punya roh dan sebagainya dalaman. Kemudian kita ada fakulti kita. Ilmu juga ada ilmu yang kita kata nakli tadi dan ilmu perolehan. Kemudian kurikulum kita pun begitu juga sebenarnya. Saya nak kita boleh baca dan fahami falsafah pendidikan Islam daripada kata-kata Al-Farabi, Ibn Sina dan sebagainya. Tapi pada amnya matlamat mereka semua fokus pada agama dan intelek. Agama dan intelek. Ada juga utilitarian dalam bentuk pekerjaan. Tapi kalau kita lihat matlamat pendidikan Islam adalah mencapai keridaan Allah dengan fungsi hamba dan khalifah. Dan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita panggil saadah, tapi dalam FPK kita panggil sejahtera. Ya. Jadi dalam Islam pendidikan amat ni kalau kita lihat FPK dari perspektif FBI kesejahteraan ya, ada berilmu pengetahuan, berakhlak, tadi semua ada kemahiran, kesejagatan. Okay, saya nak pergi pada satu komen saja. Kalau salah, actually kita mendahului UNESCO dengan learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Kita UNESCO comes up with this 1995. Kita dah lebih awal ya. Kemudian mana saya pergi ni? Di sinilah ini rekaan yang saya tahu daripada Tan Sri Zul Zulkifli, Rektor UIA, di mana kalau Makasih Syariah ingin melindungi kelima-lima ini dia lima aspek manusia hidup ni ya. Jadi kalau kita lihat kelima-lima ni ada dalam kita punya FPK dan ini yang kita masukkan dengan sejahtera. Yang ini akan diulas dengan lebih lanjut oleh kawan kita Dr. Zainal. Okey, saya nak timbulkan sikit saja akhir ni isu yang timbul berkaitan salah faham makna terjemahan dan pelaksanaan. Kita kata FPK menyepadukan ilmu dan nilai. Okey, ini baik. Tapi pada saya kalau kita teliti pelaksanaannya, amalannya kurang. Maknanya kita kata ada kebersihan. Tapi tidak ada sebenarnya aspek itu dilaksanakan, kesederhanaan. Ya. In fact, apa yang berlaku ialah terlalu banyak penekanan kepada ritual dan tradisi Islam budaya Melayu di sekolah. Jadi kalau dulu zaman saya tak adalah mengaji Quran banyak sangat. Ya. Dah jadi 5 waktu seminggu dah sama banyak dengan sains dan matematik. Maknanya sudah bagus tu. Tapi kita tambah lagi membaca Yasin, tiap-tiap Jumaat dan sebagainya yang tak necessary. Kita tambah dengan hafazan tak necessary. Al-Quran bukan diturunkan untuk dihafaz saja, untuk ditadaburkan dan diamalkan. Kemudian kalau kita lihat salah faham penekanan agama secara ilmiah dan kurang penekanan pada ilmu sains dan ilmu perohlian yang lain. Kalau kita lihat, kita kata seimbang tapi kita dah menekankan lagi banyak agama sekarang ini berlaku. Maknanya sekolah yang kita bina pun tahfiz. Jadi makin tak seimbang balik semula. Kita berusaha nak seimbangkan, sekarang dah banyak berlaku pembinaan tahfiz, ya, bukan pondok lah, tahfiz sains pun dia kata ya. Tapi pokoknya dia tak seimbang lagi. Dia menekankan satu aspek saja. Kemudian FPK ini tak didokong dan sungguh-sungguh selepas krisis politik 1998. Ada orang mengatakan ini perubahan politik, bukan perubahan filosofikal. Tapi pada saya bila dia berlaku ialah perubahan filosofikal, bukan perubahan politik. Ya. Dan kalau kita lihat pula di IPT lebih teruk lah. Sebab di IPT ketidakseimbang itu sangat ketara. Dengan sekarang ranking dan sebagainya, bahkan komodifikasi ilmu, ya, liberalism, ya, penswastaan, kebolehapasaran, pendidikan tinggi sudah hilang rohnya. Ini kata seorang pensyarah Harvard, ya. Bukunya saya pernah nama buku Excellence. Saya dah lupa nama bukunya, tapi dah hilang rohnya. Jadi maknanya kalau kita amalkan FPK ini dengan betul, kita sepatutnya mencapai keseimbangan, bukan berlaku apa yang berlaku sekarang ni. Itu saja yang mampu saya sampaikan dalam masa yang terbatas ni. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Prof. Sani Hashim. Beliau
Maaflah sebab saya rasa memang tak cukup 30 minit tu Prof. Banyak sangat nak dikupas. Tapi pada slide yang terakhir kita dapat lihat beberapa isu yang dibangkitkan oleh Prof. Rosnani yang saya kira akan mengundang mungkin soalan-soalan yang menarik daripada para pendengar. Jadi saya harap para pendengar yang bersama-sama kita hari ini boleh mula bertanya soalan yang kita akan kumpulkan. Baik, secara kesimpulan kita dapat lihat Prof baru saja membincangkan tentang kepentingan FPK sebenarnya, terutamanya bagi pendidik lah. Nak cakap guru bukan guru saja kan, sebab sepatutnya kita, di pengajian tinggi juga patutnya menggarapkan juga FPK ni. Yang kita nampak agak kurang dan nampak betapa pentingnya untuk semua pendidik untuk faham FPK supaya kita dapat memenuhi tujuan dan matlamat pendidikan itu sendiri dalam membina konsep insan yang kita dah nyatakan dalam FPK tersebut. Baik, tanpa berlengah lagi saya nak menjemput pembicara yang kedua iaitu Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi. Juga tidak asing lagi namanya di peringkat kebangsaan mahu di global ya, terutama di global lah. Siapa tak kenal dengan Dr. Zainal ni, banyak merata dia pergi. Okey, sedikit saja tentang latar belakangnya sebab impresif juga, panjang nak cerita latar belakangnya. Yang saya nampak persamaan dengan Prof ni, dia ada juga banyak pendidikannya daripada Jepun lah, yang kalau kita lihat ijazah doktor falsafahnya dan juga postdocnya kan Dr. Zainal juga pernah berada di Jepun, dan beliau juga sebenarnya memegang banyak jawatan sebagai sama director ataupun deputy director berkaitan dengan sustainability. Saya kira sustainability ni memang bidang beliau lah, dan kini beliau merupakan Director of Sejahtera Center Sustainability and Humanity di UIA. Sebelum tu beliau pernah juga berkhidmat di USM dan juga di ACAD sebagai pengarah di ACAD. Jadi tanpa berlengah lagi saya menjemput Prof. Madya Dr. Zainal Abidin dengan tajuknya iaitu pengoperasian konsep sejahtera dalam konteks FPK. Persilakan Dr. Zainal. Unmute, doktor kena unmute dulu. Selalu kita jadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Dr. Suhaila, Prof. Nani dan semua penonton-penonton yang berada di dalam dan di luar online, atas talian, dalam talian dan sebagainya. Tersenyum saya bila Dr. Suhaila cakap tak asing lah, apalah, macam-macam. Itu semua urusan-urusan daripada akhirat insyaAllah. Okey, seterusnya saya ya Prof, saya buku hijau itu saya sudah buat soap, tapi masih tak berapa nak lancar lagi di dalamnya dan sebagainya. Ya, pada hari ini saya akan cuba kongsi pengalaman. Saya tidak ada background, tidak ada kelas yang ambil untuk FPK. Di dalam diri melihat bagaimana perjalanan pendidikan, ya, terutama ketika saya di ACAD selama 4 tahun, melihat isu kepimpinan, isu pendidikan, isu teaching and learning, isu research dan sebagainya. Dan juga melihat hasil-hasil anak bangsa kita ketika 3 tahun di London, dan bagaimana hasil didikan sekolah kita ini, sekolah rendah, sekolah menengah, dan bagaimana mereka bersahsiah, berperangai di London. Ya. Jadi dari situ saya terpanggil secara dalaman, tidak melalui proses akademik, melalui pendidikan, kajian pendidikan dan sebagainya. Tetapi saya turun ke padang dan saya merasakan bahawa antara jawapan-jawapan yang perlu ditengahkan adalah jawapan kita perlu kembali kepada falsafah pendidikan. Cuma yang berlaku adalah mungkin falsafah pendidikan itu perlu diseksikan lagi. Kalau dulu saya boleh istilah dulu saya tapi masuk UIA tak boleh sebut kata itu, tak boleh terlalu kan. Dia kena lebih disemasakan, dicanggihkan, lebih diluaskan lah ya. Izinkan saya Dr. Suhaila untuk kongsi slide ya. Saya mulakan, saya ada 500 slide untuk dikongsikan dalam masa setengah jam insyaAllah ya. Saya lebih Prof. Nani, saya lebih melihat pada operasi ya, dan mungkin sedikit sebanyaklah dari segi konseptual dan sebagainya.
lebih sedikit. Tapi terima kasih Prof Nani sudah explain apa yang perlu difahami secara latar belakang lah, ya. Dan ini 3 perkara yang saya akan setengah jam. Ada 3 perkara: sejahtera dalam konteks negara dan global, sejahtera dalam konteks RPK, kerangka mungkin saya boleh skip sebab Prof Nani dah explain, sejahtera dalam konteks UIA, kerangka dan amalan. Ya. Saya lebih tekankan kepada amalan sebab pada saya itu je modal saya. Ya. Nah, kalau yang dari segi akademik itu saya tak reti sebab bukan bidang saya. Ya. Saya kemukakan di sini pelbagai perkara sejahtera yang kita tengok di luar sana. Ya. Bermula daripada klinik sejahtera yang sebelah tak sebutlah, ya. Kemudian sampailah tingkat kampung sejahtera, lepas tu ada bandar sejahtera, lepas tu dalam masuk politik pun masuk juga sejahtera. Dan Terengganu pun sekarang ni sudah ada pelan induk sejahtera, pelan induk PITAS, ya, pelan induk Terengganu sejahtera. Ya. Banyaklah, maksudnya sekarang yang nak saya gambarkan di sini adalah bagaimana sejahtera sudah lama menyerap dalam masyarakat kita, dalam masyarakat daripada bawah sampailah ke atas dalam segala aspek. Dalam konteks politik pun kita ada Malaysia Sejahtera, kita ada lagu Sejahtera Malaysia, mungkin Dr. Sahila pernah menyanyi lagu ini. Dan dalam intipati belanjawan kita pun ada khusus rujukan kepada sejahtera, dan of course lah, ya, penulisan Tan Sri Rektor kita banyak yang merujuk kepada sejahtera. Lebih khusus ini yang saya katakan tadi, ya, pelan induk Terengganu sejahtera yang dan seterusnya di peringkat negara pun menjadi sesuatu yang besar. Maksudnya sejahtera itu bukan benda main-main, ya. Dan kalau kita khususkan lagi dalam konteks pendidikan, memang dah ada kampus sejahtera. Di Universiti Gajah Mada UGM ada buku panduan program kampus sejahtera. Di IPGM ada perancaran program kampus sejahtera. Di sekolah Jawi kat sini, Penang, saya masih di Penang sekarang, di sekolah Jawi visinya macam Prof Nani cakap tadi lah, ya, dia tidak pakai falsafah dah, tapi dia dah tulis directly visi sekolah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera, ya. Tapi yang saya nak highlightkan di sini, ya, yang nak saya garis bawahkan kalau Indonesia ini, perkembangan dan bagaimana dinamiknya sejahtera di luar sana. Malangnya pada saya dinamik itu tidak direfleks di dalam universiti, pendidikan kurikulum dan juga di sekolah rendah dan sekolah menengah. Cantik atas kertas dan negara, tetapi terjemahannya, takdidnya, terbiahnya tidak berlaku. Dan itulah menyebabkan kenapa sejahtera ini tidak cukup seksi untuk dibincangkan, melainkan belakang-belakang ni lah, ya, barulah kita memulakan reviving of the concept, discourse of the concept, ya. Dan tidak ketinggalan juga kalau kita tengok dari segi internasional pun, kita sudah mula melihat, ya, selalu kita ambil contoh di Korea, ada satu pusat sejahtera di sana. Tapi sebelum itu ke belakang sikit, konsep sejahtera ini boleh kita letakkan selari dah. Maknanya dari segi well-being, apa saja yang falsafah pendidikan tadi yang Prof Nani dah cakap tadi, asasnya hal kerjanya. Ya, Swedish ada lagomnya, ya, Norwegian dan Danish ada huga, spelling sikit, ya. South Africa ada Ubuntu. So, semua ini adalah spirit bagaimana kita perlu menekankan bahawa konsep rohani tidak lari, konteks jiwa tidak lari, konteks well-being tidak lari. So ini nak menunjukkan bahawa kita tidak kekurangan, ya, kita tidak kekurangan konsep, konteks untuk kita melaksanakan, menterjemahkan konsep sejahtera yang sudah dibuat sebagai falsafah pendidikan itu dalam konteks kehidupan seharian. Sama ada dari segi politik, sama ada dari segi kesihatan, sama ada dari segi sosial dan sebagainya. Jadi yang saya nak highlightkan pada sini adalah bagaimana ketika mana konteks konsep ini, sejahtera ini sudah sangat laju di luar sana, kita masih lagi perbincangan sejahtera di peringkat untuk melihat dari segi konsepnya, dari segi cabaran pelaksanaannya, walaupun sudah 30 tahun kita mempunyai konsep ini, tetapi dari segi penterjemahannya, dari satu segi pandangan humble saya adalah kita masih lagi tersangkut, ya, terperangkap dalam perbincangan. Ya, kalau boleh to certain extent kadang-kadang retorika perbincangannya. Padahal kita dah boleh terjemahan dekat luar. Ya. Politik saya pasti ada konteks sejahtera yang digunakan dalam PITAS misalnya, ataupun dalam Kedah Sejahtera misalnya, tidak berapa tepat. Tetapi sebab perbincangannya itu tidak sampai ke tahap itu.
Jadi dia perbincangan di universiti, perbincangan di universiti terutamanya masih lagi dalam peringkat kerangka. Rather than a very deep discourse on the actions part of it, the operation part of it. Ya. Jadi izinkan saya sedikit sebanyak ya untuk terus kepada bacaan saya. Bagaimana saya melihat kerangka falsafah ini dalam konteks, bagaimana saya melihat sejahtera dalam konteks kerangka falsafah. Lebih kurang saya rasa antara slide-slide ni Prof Nani kita rujuk pada Maha Guru Tan Sri Zul lah. Slide-slide dia kan rujukan dia sama lah ya. Cuma mungkin interpretasinya berbeza ya. Secara umum, secara mudahnya definisi sejahtera ini kita tahulah ya, daripada kecil kita dah diasuh kalau ada non-Muslim sebut salam sejahtera. Walaupun sebenarnya tak perlu pun salam tu sudah sejahtera. Dr. Suhaila, tetapi dah memang kecilnya kita begitu. Kalau ada Cina dan India dah cakap Assalamualaikum, cakap salam sejahtera. Macam saya cakap tadi lah. Tapi sebenarnya dari segi maknanya, dari segi spirit, semangatnya, benda tu dah ada benda yang sama. Ya. Kenapa jadi begitu? Sebab kita tidak pernah membenarkan perbincangan yang mendalam. Sebenarnya sejahtera ini dalam konteks yang praktikal, dalam konteks yang operasional, macam mana rupa dia. Ya. 5 minit sudah berlalu. Saya ada sampai 4 suku Dr. Suhaila. Lebih sikit lah. Okay. Alright. Dan kita tak dapat lagi lah. Alhamdulillah ya, sebagai Universiti Islam kita ada kerangka dan terjemahan kita sendiri dan justifikasi kita sendiri. Bila kita tengok perkataan sejahtera ini dalam konteks Islaminya dan konteks Islamnya, apakah dia yang dimaksudkan ya. Dan kita alhamdulillah ada buku yang Prof Ramah sudah tulis buku ini dan saya rasa ramai kita dah baca atau paling tidak sudah mendapat intipatinya ya. Antara lain yang besar perbezaannya adalah kesejahteraan kita bukan sejahteraan dunia sahaja. Ya, kesejahteraan kita adalah dunia dan akhirat. Itu satu. Kedua, dari segi perkataan Arabnya, perkataan yang ini adalah al-falah. Ya. Ini yang diterjemahkan walaupun mungkin ada perbezaan pendapat sikit ya. Pada saya ada waktu saya merasakan bahawa mungkin perkataan afiah itu lebih tepat. Kalau Melayu itu afiah. So, mungkin itu perkataan yang lebih tepat, tetapi mungkin dari segi Arab saya ini bukan perkataan Arab ya, mungkin Dr. Suhaila Arabic level 6 ya. Tapi saya al-falah saya ada sedikit yang saya merasakan nak tambah dan untuk lebih memahami the opposite ya, kata lawan pada al-falah itu adalah al-khusran ya. Kesengsaraan. Jadi mungkin ada orang lebih mudah melihat bagaimana antara kejayaan itu nak memahami apa makna sejahtera ya. Dan menarik juga dari segi konteks memahami lebih mendalam lagi ya, kenapa sejahtera center lah misalnya ya. Sejahtera center ni kita tak namakan dia pusat sejahtera, pusat kelestarian dan kemanusiaan saja. Kita tambah perkataan sejahtera. Kenapa? Ya, itu satu persoalan yang sebenarnya besar jawapan di belakangnya. Kalau ikutkan saya, pendek dia nama ofis tu. Tetapi kerana agenda kita adalah untuk mengenengahkan bahawa kita ada cara hidup lestari kita sendiri. Makanya kalau di tempat lain, universiti lain, kita universiti office itu akan namanya adalah Center for Sustainability of Humanity. Tetapi di UIA kita namakan dia Pusat Sejahtera. Kenapa kita nak perisa sejahtera itu, perisa lokal itu, perisa tempatan itu menjadi khusus. Kita nak bezakan. Kenapa saya cakap demikian? Sebab artikel yang Tan Sri Zul buat ini ya, yang diterbitkan oleh United Nations University dalam buku Academia dan Communities Engaging for Change, kita melihat bahawa kesejahteraan, konsep sejahtera ini bukan sekadar bukan sekadar cara hidup yang menterjemah yang menjadikan kelestarian hidup orang Malaysia, terutamanya Melayu, tetapi dalam waktu yang sama adalah platform untuk kita mencabar bagaimana template ya, tekapan daripada negara membangun misalnya, bila dia menterjemahkan pembangunan lestari, kita tidak semestinya ambil sepenuhnya. Dan kita tahu bahawa kehidupan kita, kelestarian sejarah kehidupan kita bukan semalam pun, dalam sahabat pun sudah lama menunjukkan bagaimana satu kehidupan yang sangat lestari. Ya, jadi dalam konteks itu sejahtera di sini memainkan peranan yang sangat penting. Ya, bagaimana ia seharusnya menterjemahkan konsep falsafah pendidikan yang dia risah tadi, dari Haas ataupun yang Jerry itu perlu dilihat sebagai sesuatu yang sudah lama sebakti dengan kita. Ya, tetapi kerana dinamika itu tidak dikupas sepenuhnya dan
dibawa ke depan dan ditolak ke depan supaya orang lebih bersemangat dan menjiwai konsep sejahtera dalam kehidupan seharian. Bukan sekadar pendidikan sahaja, tetapi dalam konteks lain pun perlu dikupas juga. Ya. Dan lebih mendalam lagi yang nak ringkaskan di sini adalah kalau berdasarkan artikel tadi, ini makna sejahtera. Indigenous konsep in the Malay Archipelago, maknanya konsep ini tidak jauh daripada kita. Ya, kita ada satu channel dekat TV, dekat YouTube, Sejahtera Asia, dan seperti yang Prof. Nani cakap tadi, balance well-being, ya, keseimbangan. Keseimbangan itu adalah kata kunci yang sangat kritikal di sini. Ya, bukan maknanya keseimbangan itu bukan sekadar materialistik saja, dunia dan akhirat dia, jiwa and tranquility, dan juga coexisting with common shared values and prosperity. Maknanya di luar dan dalam, dan kita tidak boleh orang kalau dalam kita tidak sejahtera. Kita tidak boleh orang yang menyebarkan sejahtera kalau dua konsep internal dan eksternal ini tidak selari. Kita kehilangan Dr. Zainal rasanya. Kita keluar ke? Kan, kita keluar in the line. Let me get back to him, tell him to come back. Dah is back. Ada is back. Dr. Zainal, you were cut off. Dr. Zainal? Unmute yourself, Doctor. Okey, agak sangat penting untuk kita mendapat sedikit dari segi epistemologinya lah, ya, latar belakang dia perkataan ini. Kalau dalam bahasa Sanskrit ini perkataan-perkataan yang berkait, ya, dengan perkataan sejahtera. Maknanya tak lari, ya, tak lari dengan semangat yang dari dalam FPK dan juga tidak lari dalam semangat yang sejahtera itu memaknai dalam kehidupan kita. Ya. Okey. Jadi ini sambil slide Tan Sri, ya. Skop sejahtera ini adalah rumusannya, ya. Yang nak saya highlight di sini, ya, adalah di belakang perkataan ini balance, coexist and means long term view, to ascend, to revisit, within reach, holistic. Saya nampak 4 perkataan FPK itu sangat jelas di belakangnya. Ya. Jadi tidak ada keraguan lagi bagaimana dengan memastikan 4 komponen itu, insya-Allah, ya, melahirkan insan sejahtera itu sesuatu yang memang sangat berkait rapat dan kita perlukan komponen 4 tersebut, ya. Dan secara cepatlah, ya, kita mungkin dah biasa tengok ini bagaimana Tan Sri, rektor kita, biasanya bila kita tanya apa sejahtera, ini perkataan-perkataan yang dikaitkan, ya. Dan saya rasa tidak perlu agak straightforward lah, ya, dari segi ini. Cuma apa yang saya boleh highlight, saya rasa di sini saya boleh segerakan sedikit sebab Prof. Nani tadi dah tunjuk benda yang sama, ya. Ini FPK, tetapi apa yang nak saya panjangkan, kongsikan juga adalah hasil daripada slide Tan Sri ini ada 5 perkara, ya. Merumuskan yang tadi itulah ataupun dia ringkaskan apa yang Prof. Nani dah cakap tadi, ya. Ada 5 perkara yang saya rasa tidak perlu saya ulas lebih lanjut, cuma perlu digaris bawahkan bahawa ini 5 perkara yang perlu kita perhatikan, ya. Pendidikan Malaysia usaha berterusan, ya. Cuma yang nak saya tambah di sini adalah perkataan usaha berterusan itu kita nak tengok balik dari segi operasinya, berterusan ke tidak daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan ke universiti. Ya, sejahtera kita tak usik dah. Ya, falsafah pendidikan kita tak usik dah di universiti. Kita tak usik dah, tidak pemberat yang diberikan di sekolah menengah semakin kepada teknikal. Ya, semakin kepada intelektual. Ya, jasmani seluruh-seluruh tinggal, melainkan orang ambil sukan lah. Ya, rohaninya memang dah tinggal. Melainkan satu subjek je lah. Satu subjek dan 2 subjek. Jadi yang saya nak question di sini, persoalkan di sini adalah kalau kita benar-benar menghayati hikmah yang pertama, holistic dan integrated ini, saya rasa kalau kita ukur, ya, kita buat apa ni
test, ya, litmus test, gagal melihat kesinambungan antara yang pertama dan yang kedua. Ya. Yang saya cepat ya. Hikmah yang kedua, insan yang seimbang. Saya rasa yang ini pun kita ulang suara baliklah. Ya. Tak apa, untuk recap dalam puasa ini pahala dia bertambah insya-Allah. Jadi ini ya, intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ya. Jadi cantik again ya, saya tekankan sebelum, memang cantik ya, sebab itu 30 tahun lalu saya rasa memang orang yang betul-betul pakar buat tentang ini. Tetapi sejauh mana kalau kita nilai balik ya dalam konteks pendidikan sekarang ini, saya rasa tidak ada orang yang tidak setuju bahawa kita dah, kalau inilah bendanya dan kita tekapkan perkara ini di dalam konteks pendidikan sekarang ini, berapa persen yang kita bagi penekanan ya? Selalu kognitifnya, selalu teknikalnya, kalau di peringkat universiti apa yang industri nak, apa yang bisnes perlukan. Ya. So nilai-nilai yang seimbang itu adalah sesuatu yang semakin hilang. Dan yang itu yang kita nak kembalikan. Ya. Right, saya quickly. Right, yang ketiganya, ini sesuatu yang saya rasa sangat relevan. Ya, dari segi bila kita bicarakan bagaimana kita nak operasikan benda ni ya. Kita kadang-kadang ambil mudah ya, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ya. Rukun negara ni adalah sesuatu yang mungkin boleh akui jugalah perbandingan antara perbincangan kita antara rukun negara kita dengan di Malaysia dengan Indonesia punya di Pancasila, kita agak jauh berbeza jugalah ya. Maksudnya dari segi bagaimana kita tekankan peranan ketuhanan itu ya. Tak mustahil kalau kita dengar bahawa statistik untuk orang tidak lagi percaya pada Tuhan itu makin bertambah. Ya, mana kesan pendidikan, falsafah pendidikan, mana kesan rukun negara yang pertama, percayaan kepada Tuhan. Ya. Ini benda yang kita perlu kupas. Jadi mungkin sekolah rendah, kita anggap bahawa dah sekali kita dekat belakang buku latihan kita tu, yang kita duk angkat ikrar kepercayaan kepada Tuhan itu, ya. Tapi bila masuk sekolah menengah dah tak ada dah, mungkin ada lagi lah. Masuk universiti dah tak ada dah. Ya, kita anggap kalau UIA baru nak bincang, kalau tempat lain kita tak bincang lah. Jadi cerita kesinambungan ni tadi tidak berlaku. Jadi kalau kita nak mengharapkan insan sejahtera, dia dah jadi macam dua benda yang berbeza. Ya. Yang keempat, saya boleh teruskan ya. Yang keempat inilah yang paling kritikal, akhirnya berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Sama slide yang Prof Nani buka tadi, sebab kita merasakan bahawa dalam konteks Melayu, dalam konteks Islam, benda ni tak jauh beza pun. Ya. Benda yang sama, 5 konsep maqasid syariah itu, itulah ceritanya juga. Dan kesejahteraan yang kita nak tu semua berdasarkan ini. Tak jadi kalau kita berdasarkan kesejahteraan kita berdasarkan satu bahagian saja yang agamanya tak ada. Ya, dalam konteks Malaysia, dalam konteks Melayu Muslim, ya, dalam konteks agama lain pun sama juga. Ya. Kehadiran peranan spiritual, kehadiran agama adalah satu yang kritikal untuk memastikan bahawa kita mendapat kesejahteraan. Ya. Saya rasa saya skip sikit lagi lah ya, sebab saya nak pergi pada contoh-contoh operasional. Yang saya ada 10 minit lagi, 10 minit ya. Yang ini saya boleh skip, saya rasa sama Kak Nani tadi dah cerita bahawa bagaimana keterkaitan yang sangat jelas, yang sangat rapat ya, antara konsep apa yang dikehendaki dalam kesejahteraan itu dengan maqasid syariah. Ya, dan saya tambah sedikit lagi tadi kalau Prof Nani tadi mungkin dia mention bahawa kita lagi advance daripada UNESCO. Ya, betul, saya sangat setuju. Ya, dan ini gambar rajah menunjukkan bagaimana bahawa, tetapi persoalannya pasal apa Penang kan? Pasal apa dia tidak jadi secanggih dan tidak sehebat perbincangan di UNESCO dan sebagainya. Padahal kita dah ada benda yang lama. Kita punya Jerry ini dah lama dan kita tambah lagi tu dengan abad ke-21. So benda ni dah sesuatu yang kita fikirkan dan kita akui bahawa kita pun bila kita katakan konsep sejahtera tadi itu, itulah yang sebenarnya bagaimana yang keempat daripada UNESCO Pillars of Learning. Ya? Learning to live together with the others. So itu tadi yang keseimbangan antara luar dan dalam, keseimbangan antara diri dan masyarakat. Dan itulah kita terpaksa tunggu UNESCO kemukakan dia dan kita reactively say that we've got this before.
Jadi itu sesuatu yang mungkin kita boleh renungkan bersama ya. Dan untuk tujuan itu sedikit saja 7 minit lagi ya. Yang UNESCO pillars tadi, sesuatu yang perlu berlaku dalam kuliah, dalam kelas-kelas kita ya. Selagi kita masih lagi dalam konteks transmissive pedagogy ya, dan yang selalu ini berlaku, yang mungkin di kalangan orang Kuwait tidaklah mereka sedar, tapi di kalangan kuliah lain mungkin misalnya ya, untuk menjadi murabbi guru yang transformational ini bukan senang. Dan kita tak ada training ya. BTMC saya pun saya tak pasti ya, bagaimana kita mendidik supaya betul-betul transformatif. Nak pula dalam zaman-zaman online ya. Alright, dan ini adalah komponen yang perlu berlaku untuk memastikan pemindahan daripada reorientation daripada pendidikan biasa. Kalau pendidikan untuk kesejahteraan itu, kalau dia tidak bersifat transformatif, saya rasa kita kehilangan komponen-komponen yang diperlukan ya. Dan ya. Okey. Ini adalah mendengarkan bagaimana yang sambungan yang tadi lah ya, 41. Okay. Alright, saya quickly ada 5 minit untuk saya panjangkan terus. Okay. Dan komponennya, 4 komponen dekat luar tu dan 6 yang di dalam yang kita sudah biasa dengar lah. Ya. Ini komponen yang perlu ada dan jelas ya, Jerry itu dah ada kat situ ya. Okay. Saya rasa saya skip yang this one sebab dia banyak animation sikit, ambil masa. Saya lebih nak fokus pada yang seterusnya ya. Ini adalah slide daripada Tan Sri bagaimana nak menunjukkan bahawa pendidikan yang ada sekarang ni tidak menjiwai sepenuhnya FPK yang kita nak, tidak menterjemahkan hasrat tersebut, sama ada bukan sekadar dari segi pedagoginya tapi dari segi kontennya pun sama ya. Makanya ya, yang kita perlukan adalah sejahtera education model yang saya mungkin akan cakap sedikit seketika lagi ya. Dan kembalikan semula the soul in education ya. Alright, saya skip this one lagi sikit ya, ada 7-6 minit lagi. Dan saya tekankan, saya ulang baliklah ya, educating the mind without educating the heart is no education at all. Dan yang lebih menarik adalah kata-kata ini ya, to distinguish in separating the mind from the body. Dan inilah yang menjadi titik punca kenapa kemenjadian kita lebih kepada technical. We can get student with 7 A's, we can get students with 4 flat, 4 A's, 4.0 this list, because kemenjadian itu tidak ada. So ini contohnya. Dan dalam Islam ya, ini sesuatu konsep itu ada keseimbangan ya, antara dunia dan akhirat. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun sekejap lagi nak kiamat pun kita tetap juga kena tanam benih ya, menunjukkan bahawa biar ada keseimbangan walaupun dah hujung tebing dah pun, tapi hadis mengatakan bahawa tetap perlu ada keseimbangan ya. Ya, pertama apa yang berlaku adalah ya, dalam konteks untuk memastikan bahawa falsafah pendidikan itu selari dengan sejahtera ataupun sejahtera itu menjadi lebih contemporary dan menarik, kita sudah mula perkenalkan ya. Dr. Syaila adalah bosnya di sini, bagaimana memperkenalkan konsep subjek falsafah pendidikan dan isu semasa, dan secara direct ya, yang dimasukkan di sini adalah komponen perkataan sejahtera. Itu adalah satu komponen yang sangat penting ya, sebab kita nak memastikan bahawa konteks perbincangan falsafah di Malaysia itu ada rujukannya, ada pegangannya, dan pegangan kita adalah salah satu pegangannya itu adalah konsep sejahtera. Dan ini menjadikan bahawa orang lebih faham, pelajar lebih faham apa sebenarnya makna sejahtera yang dia ucap salam sejahtera tu, yang dia tengok klinik sejahtera dan sebagainya ya. Dan ini saya rasa satu usaha yang sangat murni yang memberi perubahan yang sangat besar. Dan insya-Allah kita akan lihat hasilnya kemudian bagaimana. Contohnya sekejap lagi saya akan share kalau sempat, ada satu video bagaimana pelajar Zainan? Line is breaking. Ataupun kuliah tentang sejahtera
sejahtera. Ya, ada gambar Dr. Saila di situ. Ya, bagaimana konsep falsafah yang saya nak highlight ini adalah perkataan dengan slowly, ya. Dari segi tengok, ya, di bawah tu kita boleh pergi dalam konteks falsafah dengan lebih. Ya, okey, betul. Alright, ya. Yang kita nak ketengahkan di sini adalah bagaimana khusus falsafah dan isu semasa ini, alhamdulillah kita berjaya meletakkan perkataan sejahtera itu sebagai salah satu tumpuan utama. Dan kalau kita perhatikan apa yang berlaku di peringkat RPTA pun sekarang ni, makin banyak perbincangan yang mengaitkan antara falsafah pendidikan itu dan sejahtera. Dan insya-Allah slowly, ya, perkataan sejahtera ini akan menjadi lebih seksi di masa-masa mendatang. Seksi dalam konteks untuk kita berikan pemahaman yang lebih besar, ya. Dan kita memastikan bahawa ini benar-benar berlaku dalam subjek tersebut, kerana kita tahu orang yang kuat falsafahnya insya-Allah, ya, akan lebih kuat karakter dan kefahamannya, tapi kita perlu ikat dia dengan perkataan sejahtera supaya dia lebih mengerti dalam konteks kita sendiri, ya. Saya quickly, ya, kalau ini, tapi mungkin sekejap sajalah, mungkin boleh tengok, ya. Good evening everyone and welcome to our assignment presentation for the course. Good evening everyone and then Brother Osama. Go ahead, bro. Oh, tak jadi ya? Tak jadi. Tak apalah. Okey, tak apa. Sebenarnya video tadi yang saya nak tunjukkan adalah bagaimana pelajar UPM yang diberikan kurikulum tadi tu, yang diberikan kuliah tadi, alhamdulillah bila kita tengok, dan pelajar UPM ni bukan pelajar Malaysia ni, ini cerita pelajar international yang kita berikan gambaran tentang apakah dia sejahtera. Maknanya menjadi dan boleh kalau kita nak memastikan bahawa pelajar ini betul-betul faham apa makna sejahtera. Tapi gaya penyampaian tu kena ubah dia caranya lah, ya. Kita perlu kaitkan dengan perkara-perkara yang semasa. Dan insya-Allah the last 2-3 minutes I will go quickly, ya, apa yang kita cuba buat, operasikan di peringkat seterusnya adalah kita cuba letak perkataan sejahtera tu dalam konteks yang sebelum ni kita pun tak pasti dan tidak pernah bincangkan. Ya, misalnya yang pertama itu dah biasalah, ya. Sejahtera dalam konteks model pembangunan. Kita biasa dari segi karakter dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah letakkan dia dalam konteks model pembangunan. Lepas tu kita letakkan dalam pendidikan, okey, ini dah biasa kita bincang, ya. Dalam Islam pun dah ada, yang ini ada, ya. Dalam neraca Quran, ya, satu yang belum banyak kita bincangkan lagi. Dan kemudian dari segi sains dan segi pentadbirannya bagaimana? Perkataan sejahtera itu bagaimana segi pentadbirannya, ya. Kemudian dalam sainsnya, dalam sastranya, dan dalam realiti pentadbiran lokal, kerajaan tempatan, dan dalam ilmu peribumi, dan juga yang model ini di negara lain, ya. Dan seterusnya, alhamdulillah, ya, sekarang ni ada satu projek yang saya rasa menarik, ya, bagaimana ke-10 sekolah ini, ya, sedang membincangkan bagaimana kita boleh buat satu model baru, satu modul baru yang kita panggil sekolah sejahtera. Ya, maknanya di sini menggunakan pendekatan yang saya akan share sedikit sebanyak nanti kemudian kalau sempat, ya, bagaimana sekolah yang kita tahu bahawa the top 10 school SGE ni, School Global Excellence ni sekarang ni menunjukkan minat bahawa tidak cukup sekadar academic excellence saja, dan dia tahu Jerry itu bukan sekadar 15A berapa A lah dalam SPM, tapi ada komponen sosial, ada komponen spirituality yang perlu diketengahkan. Dan dia nak menamakan sekolah ini pun memang kita setuju untuk namakan dia sekolah sejahtera. Ya, akan ada insya-Allah. Kita doalah semoga benda ini menjadi, dan ini menjadikan showcase yang lebih menarik bagaimana kurikulum dan falsafah pendidikan itu kita terjemahkan dalam konteks yang lebih semasa, ya, dan lebih menarik untuk dilihat sebagai dalam konteks pelaksanaannya. Dan juga di sekolah rendah pun, ya, kalau siapa biasa dengan Tokatsu, ya, Tokubetsu Katsudo, sebab Suhaila cakap Jepun tadi kan. So ini adalah program di mana penekanan, kita pun tahu nilai-nilai yang ditekankan di Jepun, ya, falsafah pendidikan tadi, konsep Ikigai tadi itu, ya, kita percaya bahawa dia datang daripada Tokatsu, dan kita sekarang ini pun sudah dilaksanakan di Malaysia, ya, di bawah program Makmur. So ini yang saya katakan bahawa bagaimana kita mengoperasikan benda ni, dan kita perlu ketengahkan
program-program begini supaya orang lihat bahawa perbincangan tentang sejahtera tidak terhenti di setakat perbincangan dari segi falsafahnya saja. Ya, pelaksanaannya, praktikalnya dah ada. InsyaAllah kita perlu tambah baik. Kita jalan, ya, sentuh dia, run. Ya, jadi itu yang perlu diketengahkan dan akhirnya dalam konteks UIA saya rasa dah cukup minit. 2 minit lagi betul saya lah. Ya, vision and mission, kita tahu ini vision dan missionnya dan tak boleh lari lah. Ya, sejahtera academic framework. Ya, but as we know, a framework is something that is serving as a framework. The challenge would be in the details of it. The devils is in the detail and the devils is in the operationalization of it. Ya, kita boleh ada banyak kerangka daripada satu kerangka ke satu kerangka, tetapi pelaksanaannya itu yang mencabar, yang kadang-kadang dia akan balik kepada asal kerana kita gagal dalam pelaksanaannya. Ya, kita ada banyak framework, tapi bagaimana menterjemahkan itu kepada action dan operation itu yang mencabarnya. Ya. Dan kita setuju di UIA memang tujuan kita, ya, positioning sejahtera as a new purpose of education. Dan saya rasa insya-Allah dengan apa yang berlaku tadi sedikit sebanyak kita sudah boleh merasakan bahawa sejahtera semakin mendapat tempat dari segi pelaksanaan dalam konteks yang pelbagai, ya, bukan sahaja pendidikan. Dan ini framework yang kita tahulah, ya, sejahtera academic framework. Bagaimana kita nak memastikan komponen JERI itu berlaku daripada mahalah kepada kelas, daripada Monday, Friday to Saturday, Sunday adalah dua benda yang bertemu, bukan benda dua yang berbeza, ya. Dan ini antara kita punya perbincangan dulu, Dr. Zaila, bila kita bincang tentang ihsan sejahtera, dan ini benda-benda yang kita cuba angkat bagaimana kita cari persamaan, bagaimana kita perkukuhkan, ya. Dan kita tahu secara towards the end, ya, ini 4 perkara yang saya rasa tak lari, ya. Asasnya adalah falsafah pendidikan dan maka kita lihatlah SAF 1, sustainability 1, sejahtera 1 dan senario 1, ya. Dan dalam konteks perbincangan senario pun kita melihat bahawa dalam buku yang ada ini perkataan sejahtera muncul banyak kali, malah kerangka akhirnya the preferred scenario is so much referring to sejahtera. Ya, jadi maknanya sekarang yang nak saya gambarkan bahawa sebenarnya kita dah tak ada masa untuk, kita perlu menterjemahkan ini. Kita perlu betul-betul mengoperasikan dan kita tambah baiklah daripada apa yang kita operasikan di bawah sana, ya. Dan kita juga ada kepada mungkin yang belum maklum, ya, kita ada subjek yang nama sejahtera leadership. Ya, kita ada last 2 semesters ada 12 orang pelajar yang sudah ambil subjek ini dalam sebahagian daripada MBA, ya, dengan menengahkan lebih kefahaman tentang konsep sejahtera. Dan juga di peringkat UNGS, di peringkat pelajar first year, kita ada subjek ini, Dr. Zaila pun salah seorang pengajarnya, adalah subjek Sustainable Development. Dalam satu komponen ini ialah kita ketengahkan secara terus konsep sejahtera sebagai local concept of sustainable development, ya. Dan hasilnya alhamdulillah, ya, kita melihat agak menarik perbezaan dan hasil yang kita boleh dapat di kalangan pelajar yang ambil subjek ini, ya. Dan kita tengok pelajar sudah mula mempersoalkan sejahteraan kita, bagaimana sejahtera yang perlu yang dimaksudkan Islamik dan tidak Islamik. Ini perbincangan yang perlu kita ketengahkan dan kita nak berlaku. Bukan sekadar menunjuk ia sebagai satu falsafah yang perlu dilihat sebagai dari segi filosofer, tetapi terjemahkan dia dan tengok bagaimana respons pelajar-pelajar terhadap isu tersebut. Dan insya-Allah the internalizations of the meaning of sejahtera will take place, ya. Saya go quickly ni hasilnya. Dan dari segi penyelidikan pun kita sudah mula mengenengahkan, ya, dari segi bila kita kata penyelidikan untuk kesejahteraan itu apa asasnya? 4A mesti ada, ya, appropriateness, affordability, accessibility, availability. Ini benda yang perlu ada. Dan akhir sekali yang kita nak ketengahkan dalam konteks community engagement pun perlu ada juga. Ini 3 tadi perlu ada. Pendidikan, teaching learning sudah dah tunjukkan, penyelidikan dan libat sama, ya, community engagement pun perlu melihat perkara kesejahteraan ini sebagai suatu asas supaya kita boleh kaitkan perubahan-perubahan lain, ya. Ini adalah gambar jiran sebelah rumah kita, jiran tepi pagar kita. Dan kita jadikan, ya, Tan Sri pun menamakan kampung ini somehow kampung sejahtera. Bukan apa, kerana kita nak menterjemahkan, ya, falsafah pendidikan kesejahteraan untuk kesejahteraan itu dalam aksinya, dalam in action. Dan cabaran itu kita tangani bersama dan insya-Allah itulah hasil pembelajaran kita. Dan yang akhir sekali yang nak saya ketengahkan adalah the latest discussion is we are in the discussion of setting up Sejahtera College. Dan Sejahtera College ini adalah
menggunakan kurikulum pendidikan yang dikongsikan oleh Dr. Hasni yang memperkenalkan model IHAS yang agak terkenal lah dengan sekolah ADNI dia, ya. Dan kita sekarang dalam konteks perbincangan. Jadi sekolah sejahtera tadi itu akan menggunakan model ini, dan perkataan sejahtera itu akan menjadi asasnya. Sejahtera, sekolah sejahtera dan sejahtera college, ya. Dan ini adalah perkara-perkara yang saya rasa nak menunjukkan bahawa kita sudah sampai peringkat di mana yang lebih kritikal sekarang ni, ya, after 30 years of having it on that discussion, we need to move on to the very detail of the operationalization of it, ya. Kerana apa? Sebab di luar pagar sana dinamika sejahtera sudah jauh ke depan, tetapi di dalam pagar kita masih lagi agak membincangkan bagaimana untuk melaksanakan begini, bagaimana untuk membina kerangka yang menambahkan itu dan ini. Ya, padahal waktu yang sama kita perlukan adalah bagaimana terus melaksanakan ini, ya. Dan jadi pada saya rumuskan bahawa ini masa untuk kita tindakan dan penambahbaikan, bukan masa untuk kita mengumpulkan daripada kerangka one framework to another framework, ya. What we need now is the work and the action. So saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Danial atas perbincangan yang sangat menarik. Saya rasa perkongsian ilmu yang menunjukkan pelbagai kerangka dan usaha untuk mengoperasikan konsep sejahtera, supaya tidak hanya menjadi satu kenyataan dalam tulisan saja. Saya kira kita tidak ada soalan setakat ni sebab kita mengalami masalah teknikal dalam live streaming tadi. Okey, jadi saya kira sebab tu kita tidak dapat mengumpul soalan daripada para pendengar. Okey, walau bagaimanapun berdasarkan syarahan Prof. Dr. Rosnani dan juga Prof. Mahathir Zainal, ada beberapa isu yang telah dibangkitkan yang saya kira perlu kita bincangkan di sini untuk mencari jawapan kenapa atau cara penyelesaian lah. Okey. Di antaranya kalau kita lihat tadi yang telah dibangkitkan, Profesor ni pun juga ada membangkitkan tadi tentang bagaimana di IPT contohnya ataupun arus tertuju kita yang kita kira mungkin jauh tersasar daripada FPK, matlamat FPK. Dan kita juga lihat bagaimana Dr. Zainal telah membangkitkan beberapa isu mengapa kita harus hanya bercakap dari segi abstrak sahaja. Manakah hasil yang kita boleh lihat. Sebenarnya Profesor ni ada membicarakan perkara tersebut. Mungkin Profesor ni boleh ulas sedikit tentang apa yang telah dibangkitkan oleh Dr. Zainal, Prof. Dipakai apa? Dr. Zainal yang tersasar. Why not? Mengapa kita perlu break away from discussing about the philosophy and start thinking about guys. Ya. Saya ingat ada sikit masalah. Seperti saya kata tadi 1998 ya, merupakan satu detik yang bersejarah negara ini, di mana kita lihat kesungguhan itu terhenti selepas, sebab dianggap FPK ini sebagai satu perubahan politik, bukan perubahan falsafah, ya. Jadi dia selepas itu banyak pertukaran berlaku dan perkara itu terhenti di situ saja, ya. Tapi masalahnya juga ada kaitan dengan pemahaman guru-guru dan juga pensyarah terhadap falsafah itu sendiri, ya. Umpamanya apabila ia mula dilaksanakan tahun 89 gitu, ya, 88, ya, guru diminta mencatatkan apakah nilai yang dia ingin terapkan dalam kelasnya. Padahal sebenarnya seperti kita kata, nilai ini bukan satu yang kita cakap secara teori. Nilai adalah satu yang kita buat. Kita tunjuk example, ya. Jadi, tapi penekannya ada pada penulisan dalam buku rancangan mengajar guru. Jadi, ya, itu ada kebaikannya dalam arti kata adalah usaha untuk
menyebut nilai tersebut dan memahamkan pelajar tentang nilai tersebut. Tapi kadang-kadang ia hanya sepintas lalu. Ya. Kemudian kalaupun kita lihat pengajaran moral dan juga pengajaran pendidikan Islam berkaitan dengan akhlak, ya, mungkin dalam konteks pendidikan moral yang sepatutnya diajarkan nilai-nilai ini, ia diajar cara lama. Bukan cara, kalau kita lihat dari segi konteks saya fikir ni, dia patut menggunakan cara yang dia bukan perubahan konten saja, tapi perubahan metodologi. Jadi kita kata daripada teacher centered kepada learner centered, daripada pasif kepada aktif. Ya. Tapi guru mengajar masih seolah untuk menyediakan pelajar untuk peperiksaan. Jadi yang ditekankan adalah teori. Pendidikan moral pun mereka menghafaz. Ya. Jawapan-jawapan untuk periksaan. There's only one answer. So perkara ini sama juga pendidikan Islam. Cara mengajarnya ialah very traditional. You know. Then to tell us that you know, you can boleh nyatakan ini dalam bentuk bertulis dalam peperiksaan. Tapi itu bukan matlamat pendidikan moral atau pendidikan akhlak. Matlamatnya ialah ada transformasi dalam diri murid. Jadi metodnya saya tak betul. Kalau kita lihat falsafah moral ataupun pendidikan moral, pendidikan akhlak, ya, kita nak tekankan kepada pelajar itu berfikir. Dia berfikir dan dia dapat sendiri melihat kebaikan benda yang nak dilakukannya. Dia menilai sendiri, menimbang sendiri. At the end of it, kita nakkan seorang pelajar yang wise, yang bijaksana. Dia tahu perbuatan ni tak betul, dia tak buat. Dia boleh reenact the action sebelum dia laksanakan. Ya. Jadi sebab itu perkara ni tidak berlaku sebab kita masih fokus pada peperiksaan. Kita tak ubah metod mengajar. Sebab itu yang saya ketengahkan pedagogi hikmah yang berbentuk inquiry philosophical. Maknanya dia akan banyak bertanya tentang kenapa, bukti, kritikan, ya, dan sebagainya. Supaya dia boleh memikirkan sendiri. Maknanya kita mengajar pelajar untuk berfikir secara kritikal, kreatif, kolaboratif, komunikatif, caring. Ya. Jadi kita kena ajar pelajar ni. Tapi bukan kita yang sogokkan pada dia. Tapi dia come up with the conclusion. Dia come up with the action. Jadi bila pelajar bertanggungjawab mencari solution, ya, maknanya dia akan rasa terpanggil untuk melaksanakannya. Sebab dia dah sendiri faham. Ya. Jadi itu satu punca. Kedua ialah kita tak memberi ruang dalam kurikulum kita untuk mengambil berat tentang action oriented activity ini sebagai part of the curriculum. Kita panggil core curriculum. So dia mungkin datang petang Sabtu atau petang Rabu, ya, atau petang Khamis, ya. Tapi dia tak consider this as part of the curriculum. Yang berbeza dengan yang saya tengok tadi, Dr. Zainab tunjukkan buku Tokatsu tu. Kawan saya yang tulis tu Royoko Tsunoyoshi dengan kawan-kawan dia lah, tapi dia chief editor. Dia kalau di Jepun sendiri mereka laksanakan, mereka tak cakap. Dia ada moral education, dia bukan bercakap. Moral education dia nak kerjasama, masa makan kerjasama, masa cuci tandas, cuci lantai, cuci bilik, semua bersama-sama. Nak pergi sekolah pun, seorang pergi ke rumah rakan yang kedua, rakan kedua pergi ke rakan ketiga, akhirnya mereka sama-sama pergi dalam tak ada seorang ketua pergi sekolah. Jadi dia ada budaya yang sudah lama, ya, dan budaya inilah membantu mereka. Kita ada budaya dulu, budaya gotong royong. Tapi gotong royong sudah mati dengan adanya catering dan sebagainya kan. Budaya gotong royong tak ada lagi, ya. Bila kita gotong royong, sepatutnya kita boleh gotong royong kat sekolah tu. Okey, kita bersihkan sekolah, gotong royong. Jadi maknanya jadi kita menghidupkan semula gotong royong, tapi kita tak ada gotong royong lagi. Orang menganggap itu kotor, wasting time. Time ni cuma untuk periksa saja. Jadi this is the wrong concept of education. Jadi kalau kita lihat pula pada pendidikan tinggi, pengajian tinggi, saya ingat perkara yang sama berlaku, ya. Jadi maknanya there is not much emphasis on student boleh berfikir sendiri secara kritis dan kreatif, ya. Melahirkan orang yang bijak, ya, bijaksana, ya. Tapi lebih kepada sekarang ni employability, kebolehpasaran.
This is what we mean by loss of the soul. How Harvard, a great institution, lost its soul. Kalau dia pun fokus kepada kebolehan pasaran. Jadi apa maknanya education? Kalau kita nakkan education to be vocational, mana ada intellectual development? Maknanya dia patut ada intellectual development to solve society's problem. Pergi universiti bukan nak. If that is the case, I will tell you that in the future there's no need for university. Sebab sekarang ni mahasiswa sendiri dah merasakan bahawa there is no return to investment in education. Mereka bayar harga yang mahal untuk pendidikan, tapi bila mereka tamat, mereka tak dapat kerja. Sebab kerja yang ada hari ni tak sama dengan kerja zaman dahulu. Kerja sekarang ni banyak bergantung pada digital ni, and then your own initiative, your creativity. Jadi kalau you mengharapkan training at the university for a job, dah jadi macam vocational institution. And that job is not there anymore when you graduate. So it's useless to train a person for a job today. Saya boleh bayangkan zaman akan datang ni hanya beberapa bidang tertentu saja yang akan ditawarkan di universiti, sebagai perubatan, ya, perguruan mungkin, undang-undang. Tidak yang lain tu belajar sendirilah dengan adanya YouTube, adanya digital learning ni, ya. Jadi education has to come back to its meaning di universiti tadi, ya. Maknanya terpaksa jadi macam apa yang disarankan oleh Plato, it is elitist. Bila education is elitist, only a few people qualified to be the philosopher king. Farabi kata philosopher king prophet, yeah? Not everybody qualified to become philosopher king prophet. So that's why dia ada dia punya testing ground, UPSR, PMR, SPM, STPM, all these are sorting machines. They sort you where you are capable. You don't waste your time. And you are not meant for that, but you still go. It's just a waste of time for you. So that's why it might be then elitist is the way. Go back to elitism, and the rest go to find your own. Be creative, whatever ability and capability you have. So this is where I feel that with the digital and technology online learning today, education is going to be like in the early years of human being. Kita sendiri mencari guru. Macam Musya Abdullah, dia nak belajar bahasa Melayu, dia belajar mengaji dulu. Nak belajar bahasa Melayu, dia cari guru dia. Same as what it was in the 7th century or 8th century. Kita nak belajar, sebelum penubuhan madrasah, waktu Nizamul Mulk, ya, kita pergi cari guru sendiri. So today this thing will happen, yeah, with YouTube, internet dan sebagainya. Except kalau nak jadi medical doctor lah, ya, training, ya. But nak jadi business people, you find somebody to apprentice with, and then you're not wasting your time. So this is what I think the future will be like also lah. It's good also in a sense. Terima kasih Prof. Okay, Dr. Zainal, are you still here? Lagi tak? Masih bersama kami Dr. Zainal? Saya tak nampak dah. Hilang dah. Ada rasanya. Mungkin Dr. Zainal boleh cakap sikit bagaimana kita nak sebab tadi Prof ada cakap. Ada. But I'm on the move, so I can still answer. Okay, sentiasa. Bagaimana kita nak move our student daripada focus so much on grades and employability ni. We want to engage them, kan? I mean at the end of the day kita tak nak, we do not want the education to lose the soul. So bagaimana kita nak move pelajar-pelajar kita ni? Maybe you can comment, yes? Ya, saya rasa seperti yang saya cuba contohkan tadi, bahawa subjek yang UNDS tu walaupun kecil, tetapi apa yang kita nak buktikan bahawa berdasarkan sejahtera academic framework yang kita ada tu, bagaimana kita terjemahkan dia, operationalizekan dia adalah dari segi kuliah-kuliah, ya. Kuliah yang mana dia gabung jalinkan antara formal dan non-formal education. Sebab salah satu puncanya adalah apabila formal education itu tidak digabungkan dengan keperluan untuk memastikan sasiah terbina. Maksudnya unsur-unsur yang Prof Nani cakap tadi itu, selain daripada intellectual tu, yang lain tu tidak dimasukkan sekali. Tapi kita sekarang ni sedang melawan arus gergasi yang sangat besar. Maksudnya masih lagi exam oriented, masih lagi yang mengejar CGPA, masih lagi yang mengejar GOT, graded on time. Jadi selagi kita tidak reorientation, sebab itu dalam ESD
dia punya makna je adalah education for sustainable development tu komponen utamanya adalah reorientation of education, combining the formal and non-formal education. Ya. Jadi kalau saya nampak subjek yang kita ajar ni ya, Dr. Saila, UNGS, dia tak ada exam sebab kita rasa kadang-kadang assessment yang sedang berlaku sekarang ini tidak menggalakkan pembentukan sosial yang sejahtera, tidak menyumbang kepada mengembalikan soul. Ya, sebab dia dah boleh cari jawapan. Ya, tak perlu lagi. Dia dah boleh pakai Google, dah boleh dapat jawapan. Kenapa perlu nak masuk kelas? Ya, itu pertama. Tetapi soalan exam kita pula masih lagi perlu diwarnakan. Peringkat 1 belum mesti, tersebut pula belum ya. Peringkat 1 mesti ada description. Peringkat 2 mesti ada demonstrate. Peringkat 3 mesti ada analyze. So, benda-benda yang, one of the critique on Rogers is that is learning hierarchical. So, benda-benda begini yang masih berlaku. Sebab tu kita perlu banyakkan lagi subjek-subjek yang memberikan IFIA ni, ya, the empowerment, the flexibility, the innovation, the accountability. Dan insyaAllah saya rasa yang perlu dibuat adalah subjek ni kita showcasekan. Sebab tu sekarang ni apa yang berlaku subjek UNGS 101 ni kita nak bukukan dia supaya kita tunjukkan bahawa ini mungkin salah satu cara bagaimana kita nak kedepankan. Nak tunjukkan bahawa bila kita cakap FPK in action itu sebenarnya macam mana. Dan sebahagian daripada itu pada saya lah ya, saya belong to mazhab yang percaya bahawa campakkan student ini ke komuniti, insya-Allah pandailah dia. Sebahagian besar daripada sasiah itu akan terbina lah. Jadi rumusan saya adalah apa yang diperlukan bagaimana ialah kita kena ubah subjek yang kita offer ni. Course yang kita ubah ni kalau kita bagi secara lama, maknanya dia masih lagi aktiviti circle dia tidak. Saya bagi contoh lah ya, di Jepun misalnya, 7 tahun saya dekat sana, saya perhatikan bila saya ajar 2 semester subjek cross culture communication, budak tahun 2 ya. Dia tak kisah dah technical tu, subjek technical dari segi technical, dari segi intellectual dia tak berapa berat sangat. Yang dia beratkan adalah dia punya circle society. Circle society tu berlaku setiap Sabtu Ahad. Yang itu yang membentuk nilai dia. Dia dapat masuk universiti dah selesai. Lepas tu dah tak ada lagi dah CGPA, dah tak ada lagi dah pertandingan, dah dapat 4 flat dan sebagainya, tak ada. Yang ditekankan adalah bagaimana sumbangan dia pada komuniti. Jadi saya tak rasa, saya rasa cara pada saya lah, saya percaya pada kena ubah subjek yang kita ada. Itu dulu jawapan saya, Dr. Suhaila, Puan Moderator. Terima kasih Dr. Zainal. Jawapan yang syarat dan benar. Okey Prof, kata akhir, mungkin Prof nak buat rumusan sendiri juga. Sebelum kita akhiri kita punya syarahan yang kedua ni, masa mencemur kita ke the end. Saya ingat it's time to look back at the philosophy, at the FPK, especially in terms of the implementation. Implementation means the curriculum. Yeah, many things banyak perkara telah berlaku. Yeah, dalam sebab kita berubah ikut keadaan dunia kan, dan keadaan masyarakat juga. Tapi kalau kita perhatikan, kita kan ada some principle and some policy. Ya, jadi sekarang ni kalau kita lihat di negara kita ini semua boleh buat. Cacam berba, ya, pendidikan cacam berba. For example, kalau kita betul-betul nak mengetengahkan pendidikan untuk perpaduan kepada masyarakat, ya, mesti ada sesuatu yang bind semua sekolah ini, ya, yang membolehkan masyarakatnya bercampur. Tapi kalau kita lihat sekarang ni semua masih berasingan walaupun sudah 60 tahun merdeka, ya. Jadi maknanya kita kalau kita meneruskan program ini seperti ini, kita tak akan mempunyai situasi macam zaman dahulu ketika sekolah Inggeris di mana pelajar berbagai kaum boleh duduk dalam satu kelas. Jadi ini berkaitan dengan FPK ini sejahtera tu. Ya. Kita boleh lihat sendiri bagaimana keadaan politik di negara kita di akhir ini, ya, sangat menakutkan. Ya, bila ditekankan berlebihan kepada perkauman, ya, agama, ya, jadi menakutkan rakyat sendiri. Jadi kita kena ada maknanya sekolah sebab kita kata social reform kan, pembaruan pendidikan. Sekolah is the best way, tapi mesti buat semula macam FPK ni. FPK ni dulu dibuat dengan semua kaum yang ada kan. Jadi bincang hati ke hati. Apa yang kita nak? Kita nak teruskan sistem yang ada? Ya.
Kalau kita tak puas hati dengan pelaksanaan FPK ni, kita teruskan saja apa yang ada. Jadi yang kita tekankan AI IR 4.0, IR 5.0 ya. Tapi ini masih bukan the heart tak ada ya. Jadi kita kena balik. Yang penting tadi kesejahteraan tu datang mula daripada hati. Jadi kita kena pergi balik pada hati. Dan jadi saya ingat oleh itu wajar selepas 30 tahun duduk semua je kaum-kaum tertentu ni dengan wakil-wakilnya, fikirkan what is the best to implement education for the best of the nation. Itu sajalah. Okay, terima kasih Prof. Yang saya dapat rumuskan di sini ya Prof, berdasarkan perbincangan kita hari ini, kita tak dapat, kita dah jelaslah sebenarnya pelaksanaan tu yang banyak kelemahan. Tapi masih lagi relevan dan semestinya kita nampak masalah yang kita hadapi, isu-isu yang berbangkit adalah disebabkan kita gagal sebenarnya to some extent untuk memenuhi hasrat dalam FPK itu sendiri. Konsep instan itu masih lagi tidak dapat dicapai sepenuhnya kerana kita masih lagi in a way swayed by the other agenda, yang mana kita perlu pastikan supaya kita right on track lah, get back right on track untuk pastikan apakah sebenarnya FPK itu dan apakah cara yang terbaik untuk memenuhinya. Dan ini kita dapat lihat juga daripada perkongsian daripada Dr. Zana tadi menunjukkan bagaimana kita boleh ubah cara mengajar kita, kurikulum kita supaya kita dapat melahirkan individu yang aktif, engaging in the community, yang sejahtera lah konsepnya ya. Sampai setakat ini saja saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Dr. Rosani Hashim dan Prof. Dr. Zainal Abidin Sanusi kerana meluangkan masa bersama kita hari ini. Baik, dan juga kepada Kuliah Pendidikan dan CTT Center for Teaching Thinking kerana menganjurkan syarahan kedua falsafah pendidikan kebangsaan. Kami mohon maaf kepada para pendengar kerana live streaming tadi mempunyai beberapa masalah teknikal. Bagaimanapun kami akan buat naiklah video yang kami dah rakam ni tentang syarahan falsafah kedua, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di syarahan falsafah ketiga FPK tidak lama lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr.